Sibuk kita. So dia punya feeling dia sangat lain. Jadi ikhwan, amal tu maknanya kata bandar hasil daripada ikhlas. Logiknya kalau orang tak ikhlas, dia tak akan beramal. Ataupun kalau tak beramal itu tidak ikhlas kita dalam masa kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan dalam konteks yang sama, bandar kata nahnu mukallafuna bil amal walasna mukallafin bil nata'ij. Kita ditaklifkan, dituntut, diwajibkan buat kerja. Kita tidak diwajibkan natijah. Maksudnya kita kena bekerja untuk mencari sebab untuk mendapatkan musabab, mencari sebab untuk mendapatkan natijah. Itu kerja kita, insya-Allah. Jadi ikhwan, dalam konteks ini maknanya ingat, bai'ah kita dulu, bai'ah sampai mati. Dan kalau antum tengok dalam syarah dia kepada al-amal itu, dia kata maratib amal tu ada berapa? 5 kan? Ada 5 maratib amal. Satu, maknanya islahun nas, baiki diri. Yang kedua, takwin baitul muslim, bentuk keluarga muslim. Yang ketiga, irsyadul mujtama, memimpin masyarakat. Dan seterusnya. Okey. Anda nak fokus kat sini, irsyad al-mujtama, membimbing masyarakat. Dia hurai lagi, macam mana nak membimbing masyarakat itu? Pertama dia kata, irsyad mujtama binashril dakwah, dengan menyampaikan dakwah, wal khair, dan kebaikan. So ya wah, nashrul dakwah itu tugas kita tu. Kita buat tak? Muharabatul radha'il wal munkarat, memerangi segala keburukan, segala kebajatan dalam masyarakat, dan juga mungkar yang ada dalam masyarakat. Kita bukan dakwah salimah saja. Dakwah juga maknanya dakwah yang menentang mungkar. Wa tasji'il fadha'il, menggalakkan semua yang baik dalam masyarakat. Kita kena buat benda tu. Wal amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Mubadah ila fi'il khair, segera melakukan kebaikan. Kasbur ra'yil 'am, ini dia. Menarik pandangan umum kepada fikrah Islamiah. Dan mewarnai masyarakat dengan warna-warna Islam. Kata dia, semua ini adalah tanggungjawab setiap amilin, dan juga tanggungjawab jemaah. Siapa yang balik bawah tadi tu? So, yang bertanyakan itu siapa? Inilah yang ada depan anak, termasuk anak sekarang. Kita memberikan sumbangan setakat yang kita mampu. Malulah kepada satu orang sahabiyah di zaman Rasulullah dahulu, yang pegang tongkat dia, pergi berata khemah, syahadu anna la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia orang tanya dia, kau bawa aku cerita ni, tolong bagi tahu sikit. Dia kata, aku tak tahu cerita panjang-panjang. Yang aku tahu syahadu. Kalau kau nak tahu lagi, pergi tanya Profesor Abu Bakar, Profesor Osman. Dia orang boleh bagi penerangan kepada kau. Kita ni, alhamdulillah, jauh lebih banyak ilmu berbanding dengan orang tua tu. Tapi apa dia? Apa semangat kita? Dan macam mana kita nak menyumbang? Jemaah perlukan sekarang ni. Kita punya paksi-paksi kita tu cukup besar. Dan setiap paksi tu ada KPI dia. Dan kita nak menyumbang melalui KPI ini. Apa sumbangan kita? Jadi ikhwah, kalau kita tunaikan bai'ah kita atau tak tunaikan bai'ah kita, Allah Ta'ala dah sebut dalam surat Al-Fatih ayat 10. Maknanya siapa yang menunaikan diri dia dapat ganjaran dia. Siapa yang maknanya berpaling tadah tak tunaikan, dia akan tanggung akibat dia berpaling tadah atau dia tidak menunaikan janji dia. Dan kau tanya diri kita sendiri, sejauh mana kita sudah menunaikan janji kita? Kalau kita tak tunaikan, akibat dia, bubur dia balik pada kita sendiri. Kuat tak ada siapa, sebab kita dah tak ada siapa paksa kita untuk maknanya memberikan bai'ah. Okey, ingat, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallah. Ingat hadis yang tadi ana sebutkan, jauh yaumul qiyamah. Okey, kita tak nak jadi macam tu, insya-Allah. Dan ingat ganjaran, la an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Allah Ta'ala bagi hidayah melalui daya usaha yang kau buat, itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isi kandungan dunia. Bandingkan genta kita yang ada sekarang ni, kalau kita buat kerja semata-mata nak cari kerja, kita lupakan dakwah, kita cari kekayaan, bandingkan kekayaan kita dengan pahala yang ada dalam hadis ini. La yahdiyallahu bika rajulan khairun laka minad dunya wa ma fiha.
Allah Ta'ala bagi hidayah kepada satu orang. Dengan daya usaha yang kita buat, kita lebih baik daripada dunia dan isi kandungan dunia ni. Siapa paling kaya kat dunia ni? Dulu yang kahwin dengan apa? Bekas janda Presiden Amerika kan? Siapa dah nama dia? Yang kahwin dengan janda bekas Presiden Amerika Syarikat tu. Tak ingat tak nama dia pula lah. Itulah Kennedy. Janda Kennedy. Siapa dia? Yang orang kaya? Onassis dia. Onassis. Kaya. Tapi yang paling kelakar sekali, ada orang terkaya juga dalam dunia ni. Bila dia keluar, dia mesti balik macam mana dia lahir pada perut mak dia. Dia tak boleh pakai pakaian. Cantik betul. Kalau dah kaya, naik kereta yang cover semua tembak tak load, tapi dia kita tak pakai pakaian, apa makna lagi? Gila lah kan? Allah Alam. Ikhwan, itu banyak. Satu lagi, kita dalam jemaah ni, kita pernah jadi nakib kan? Nakib bawah. Dan kita ahli teras atau AJ ni, atau amilin ni, atau mustalahat bagi semua itu kan, dia pergi dia serve. Saya makan, air teh dia bagi. Apa budak-budak tersebut? Ush, dia kata mana ni kita pakcik tu jual CEO, dia bagi kita. Masya Allah. Tengok dia punya respect. Apa dia buat? Dia tak bagi ceramah, dia tak bagi apa. Dia pergi just serve teh, serve makanan untuk budak-budak. Dia orang sangat happy, rasa seronok. Jadi ikhwan, wujud kita, ada kita dalam program itu, weight ni terlalu besar pada anak-anak. Sebab itu dalam bab muamalat pun ada nama syarikat wujud, syarikat muka. Bukan dia jual muka tak. Syarikat muka ni, anak jadi ahli dalam dalam syarikat tu semata-mata kena muka anak, semata-mata kena nama anak, Profesor A, Profesor B lah. Dia nama baik dia, maknanya sum'ah dia. Jadi kita pun macam tu juga. Kalau kita hadir ikhwah, anak-anak dia terasa sangat happy, sangat suka. Tengok kat sini. Kalau tidur pula, guna gelantang sekali dia pula. Bawa sleeping bag macam kita buat kat UK dulu. Sekarang tak pakai sleeping bag sebab dia panas. Anak ingat mula-mula buka UK tu nostalgia kat masjid-masjid tu kan. Mana ada water heater? Mana ada? Apa tu, water heater tak ada, yang pemanas bilik pun mana ada. Ada kipas besar tu lah. Itu kan tidur atas simen. Kita buat hebat, Masya Allah menjadi. Wah, sekarang tak menjadi. Kenapa kita tak pergi dengan anak-anak ni ya? Allah sibuk lah Ustaz. Okay. Anak pergi kat Penang dulu dalam daurah-daurah gym kan, daurah-daurah tak betul tarbiyah daurah Naqabah. Ada satu akhir masa tu dah umur dia 40-45 tahun. Ustaz, anak kena buat lagi ke macam ni? Asal dia buat lah Ustaz. Anak tu kalau tak tahu dia, tak apa dah, tak buat benda lain. Tapi kalau tak buat, orang tak buat, siapa buat? Ustaz dia buat lah. Tak apalah, anak buat lah. Jadi benda macam ni kan, anak-anak ni suka kalau ikhwah ada kat sana. So, sekurang-kurangnya bila ada daurah, ada qiyam, ada mabit, ada apa, ada muka kita kat situ, ikhwah, anak-anak ni senang sekolah. Tolong. Alright? Dan kita siang ke depan, anak-anak sudah banyak, beribu yang lagi. Anak bila dengar laporan daripada anak muda kita, pemuda Ikram, wilayah persekutuan, bila dia cerita sekian orang, ya Rab. Kalau anak-anak ini kita tidak bawa ni, siapa yang bersalah, siapa yang dosa? Kita dulu bincang dalam Al-Isti'am, konsep penguasaan dalam hidup dakwah dan pendakwah kan. Anda dah terjemahkan, kita dah bincang, buat bedah buku dan macam-macam kita dah buat. So sekarang ni, anak-anak ni sudah datang, tapi dia datang dalam kita sudah berjemaah. So ikhwan, maknanya dalam konteks ini maknanya situasi ini maknanya memastikan kita maknanya terus keadaan ini terus menaik. Kemasukan ini ramai kat luar negara, ribu laporan beribu-ribu. Kau beribu-ribu ni, kalau dia ribu saja, yang akhirnya diribut, tidak dididik dengan baik, mafi makna. Dan siapa bertanggungjawab? Bukan teruk nak bawa anak-anak muda ni, tak ada susahnya. Ikhwan ada ilmu lebih pada cukup lagi dah. Lebih pada cukup.
Okey, insyaAllah. Jadi, akhi, ukhti, ya, di mana kita dalam isu yang seperti ini? Kebangkitan ini, ada saham tak? Melabur tak? Pengurusi kita ataupun aku kita sebut tadi, Yaumun fid dunya, berapa hari akhirat? Dalam Quran ni, 50,000 sana. 50,000 sana. 50,000 tahun di dunia, satu hari di akhirat. Okey? Kalau kita masuk di situ, baru kita dapat merealisasikan perbincangan-perbincangan kita, dan di situ dah datang hamasatus syabab. Dan apa dia? Hikmatus syuyukh. Hikmatus syuyukh, hamasatus syabab. Kebijaksanaan orang-orang tua dan semangat anak muda. Anak muda dia semangat, dia nak buat je. Kita dulu macam tu kan, mari kita beri. Kita tak boleh salahkan dia. Hormat, sayang, ya, feeling datang dengan ta'aruf. If dia tak kenal kita, tak kenal maka tak cerita je. So macam mana dia nak datang kasih kepada kita? Macam mana dia nak hormat kita? Macam mana dia nak menilai kita dengan betul? Sebab dia tidak pernah tengok kita, tak pernah muasyarah dengan dia. Nampak tak? Jadi benar-benar cerita. Kalau tu baca, ada satu menulis yang anda baca tu, macam makan cili api tu. Ingat tak iklan buruk apa ni, yang kita, kalau cucu anak, cili. Cucu anak yang umur tak 2 tahun gitu. Jadi hadis Rasulullah sebut, anta sangrun ala sughratin min sughri, anta ala sughratin min sughri Islam, fala yu'taina min qibali. Anda tu berada dalam satu posisi daripada posisi-posisi Islam. Jangan Islam itu diserang daripada sudut lantai. Kalau kita kecilkan dia kepada jemaah, kita ni adalah satu sudut, satu posisi daripada posisi-posisi dakwah. Satu sudut, satu bahagian daripada bahagian-bahagian dakwah. Jangan jemaah ini dikondem, diserang, diapa melagi. Jadi insya-Allah, ya. Anak nak bawa pada dalam berikutnya. Ayat Quran kata yang anda baca tadi, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Ayat ini ya, dia akhirat itu dicari, kena cari. Dunia itu jangan lupa. So beza sangat jauh di antara suruh carilah, cari, wabtaghi, cari. Order, fi'il amrin. Wala tansa. Jangan lupa. Two different between cari dengan jangan lupa. Betul tak? So ikhwah, sekarang ni mana ya? Akhirat itu disuruh supaya dia cari. Dunia itu disuruh jangan lupa je. Jangan lupa dunia ni. Kau sibuk nak buat kerja akhirat, sibuk nak cari pahala, sibuk nak cari syurga, sibuk nak tempat akhirat yang disebut dalam ayat yang dibaca oleh Syekh kita tadi. Akhir-akhir selepas dia bercakap tu, zoom. Semua orang tak perasan benda tu. Tapi feeling keyakinan macam mana? So ini kita nak kepada anak-anak muda kita sebagai. Saya kita kat mana sini ya? Ya? Jangan jadi seperti kata pepatah Melayu lah. Yang dikejar tak dapat, yang dikendung berciciran. Akhirat kita berciciran. Dunia yang kita cari pun tak setengah mana sana juga. Kita belum jadi milioner kan. Dan anak sangat bimbang lah bila kita dapat duit banyak, kita jadi lupa dunia pula. Kalau kita tak bersama dengan jemaah, kalau kita bersama dengan jemaah, insya-Allah dia masih yang berlalu sudah luput, peluang mendatang mungkin tak berulang. Ini anak ungkapkan ya. Yang dah lepas tu lepas. Arab kata alifat ma. Alifat ma, yang dah lepas tu dah mati dah. Allah yarhamhu. Takbir alaih, kabir alaih arba'an. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 14 kali takbir dah yang dah lepas. Yang kat main ni yang depan tu, wallahu a'lam. Peluang-peluang itu datang lagi ke? Tak datang lagi ke? Tapi anda tengok peluang memang banyak. Kalau anda tak kuat, mungkin tak dapat peluang lah. Kita kata tadi, berehatlah semasa berehat yang sebenarnya. Anak setuju sangat 120%. Kalau kita nak rehat, badan kita ni je, anda ambil iktibar daripada orang tak berat. Badan Malaysia, apa kerja dia anda tahu?
angkat buah buah apa? Buah sawit. Satu tandan tu buah petang. Itulah hari-hari kerja dia. Hari-hari apa yang jadi badan. Maksudnya badan kita ni sama dengan otak kita, fizikal kita dengan minda kita ni. Kalau kita asal dia lanyap, dia tahan buat. Kenapa Johan angkat berat yang daripada Turki dulu kecil macam mana juga jadi Johan Olimpik dunia, bawa angkat berapa ratus kilo. Hari-hari dia angkat, fizikal dia tahan, dia boleh bawa. Pasal apa kita tak angkat? Alien sekarang berapa kilo tu boleh angkat? Beras 25 kilo angkat. Beras 25 kilo tu tak boleh angkat lah. 10 kilo tu boleh lah. Pasal apa tak nak angkat? Tak praktis. So kita macam tu juga. Kalau anda buat praktis dia tadi, paksa dia buat juga, insyaAllah dia boleh. Anda dulu heran. Semasa nak kat Mesir lagi, heran Syekh Omar Tirzani, bila dia cakap 1 jam lebih ataupun 2 jam, dia cakap balik tu dia terlentang tidur, terlena. Terus saya sampai kacau dia. Sama ada dia balik rumah tu dia boleh pejabat ikhwan. Dia tidur ke situ, dia rest rehat-rehat ni. Anak kata macam mana dia? Kau nak selamat ke? Cakap je. No, I know. Sekarang so, ikhwan ketawa-ketawa juga, jujur. Dapat tak qadha dah lepas? Ini soalan. Antum balik nanti cuba. Soalan cuba mas, soalan gila. Ya. Balik nanti. Dapat qadha dah balik kita yang dah lepas tu. Berapa montas sekarang ni? Berapa yang dah lepas? Berapa peluang yang dah lepas? Boleh qadha dah balik untuk satu tempoh kita ke depan. Yang tak tahu lagi bila tamat kalimat tu. Mana? So, benar-benar macam ni lah kadang-kadang menghambat kita. Anda tahu ya, maknanya dalam konteks antum sekarang ni, anda tak tahulah. Tapi anda dalam usia seperti ini, yang memang kadang-kadang kalau dulu mati itu tak banyak sangat datang juga, tapi tak seperti sekarang lah. Sekarang ni dah anda lebih jauh memahami, banyak kali anda sebut ni, lebih banyak memahami maknanya zakarullah wajilat qulubuhum kan. Anda dapat faham. Dan kadang-kadang kita solat tu memang masa menggigil, kita tu menggigil kita ingat mati, kita ingat kerja kita ingat semua, memang dia datang. So dah kadang-kadang menangis bila kita solat malam tu, kita ingat dosa kita ingat memang dia jadi sendiri sahaja. Bukan kita berlakon, bukan kita apa, tapi kita datanglah benda. Sebab kita dah tak lama lagi, anak kita tak lama dah. Anak duk kuasa menunggu saat bila agaknya, bila aku terjatuh. Masuk tandas sekali dah tak berani kunci dah. Anak masuk tandas, anak tak berani kunci dah. Walaupun anak tak ada benda yang kronik-kronik nak dalam dunia anak, tapi itulah yang berlaku sekarang. Anak masuk tandas, anak tak kunci dah. Sebab takut jatuh apa semua, terpaksa rosak pintu orang tenang. Tak apalah, maknanya daripada kita situ senang orang pergi kan menyusahkan, tak payah pun. Bilik tanda rumah kita dalam bilik kita bukannya bilik tanda tawar. Bilik tanda tawar kunci lah kan. Yang penting anak-anak bagi tahu feeling. Bila makin tu saya kata pecuk. Macam mana dia kata orang lari 100 meter tu dia bilang pakai aku pecuk. Anda tak pecuk lagi. Tak boleh pecuk. Anda langkah tangga kadang-kadang dia tersepak tangga tu nak jatuh. Itulah kita bila kita dah tua sini, langkah kita pun dah tak betul tau. Kita bercakap pengarang tasasul, kita nak sebut A, kita sebut B. Dulu kita bercakap tak pernah tergigit lidah. Sekarang kita bercakap banyak kali tergigit lidah. Antum tak rasa lagi, you Ustaz. Tunggu esok. Anak berdoa kamu depan antum depan yang Allah macam mana? Akan rasalah benda semua. So ini benda-benda yang so alhamdulillah. Dapat tak kita buat khutbah? Okey. Ya akhi, hakul hak. Min al-qalbi ila al-qalb. Min al-qalbi ila al-qulub. Jangan sisihkan yang ke depan. Walaupun dah kita tak dapat qada dah, tapi peluang yang banyak ikram buka pada kita. Jangan sisihkan dia. Buatlah. Anda banyak boleh buat. Anda prepare diri anda. Bincang dengan kawan. Apa anda boleh sumbangkan kepada jemaah. Apa yang anda boleh sumbangkan?
Kita ada room kerja, kita ada apa ni, paksi-paksi kita yang besar tu. Anda duduklah di mana-mana insya-Allah. Hadis bahtera. Anasa hadis ini semua ikhwah baca. Semua ikhwah ingat maksudnya, mungkin tak ingat teks dia. Okay? Kan contoh kata Rasulullah, orang yang melakukan perintah Allah Ta'ala dan orang yang melanggarnya, melakukan dosa, samalah seperti satu kumpulan manusia yang duduk dapat saham dalam sebuah bahtera. Okay? Satu kumpulan dapat di atas, satu kumpulan lagi dapat kat bawah. Orang bawah ni bila dia dapat air, dia naik atas. Dapat air naik atas, dapat air naik atas. Ada profesor dekat bawah tu, dia kata, apa dia susah-susah kita dah naik atas ni? Tepuk je, kita ni dalam air lah sekarang. Orang pelak betul kan? Orang pelak lah katakan. Kita tepuk je, air dah ada kat bawah. Senang je dia kan? Kalau orang negeri pula senang je, kita tepuk je kat sini, kita dapat air kan? Apa kata? Yang bawah tenggelam, yang atas tu tenggelam. Sekiranya orang atas tidak tengok orang bawah. Kita sekarang ni sedang melarai satu bahtera masyarakat. Kita dalam bahtera hidup, dalam satu lautan masyarakat yang penuh bajat. Bajat dalam berbagai aspek. Bajat ekonomi, bajat akhlak, bajat seni, bajat sukan, semuanya. Kebajatan-kebajatan yang sangat menyeksa di depan mata kita. Laksana kita dikepung oleh hujah wajib buat kerja. Hujah wajib buat kerja. Anda nak pergi mana? Anda cari satu sudut untuk sudut lari, anda jumpa kaedah wajib dakwah di situ. Anda lari kat sudut ini, anda jumpa, oh anda wajib kerja badan. Anda pergi lari ke jalan itu, anda jumpa dalil wajib dakwah di situ. Apapun benda tu, sama ada dia daruriyat ataupun makna nas ataupun al-waqi' ataupun apa, tetapi ada di sana anda wajib buat kerja. Ini anda buat dalam bentuk lain. Dulu kita dah buat fiqh amal jama'i lah dan sebagainya, kita tahu. Kemana anda nak lari je? Anda cari sudut mana anda nak lari daripada al-wajib, wajibul amal, anda tak akan jumpa sudut itu. Syekh, ingat ni, bila dia sudut tu sudut wajib dan kita tak buat, antasan. Ada lagi tak di sana sudut lain yang anda langsung tak boleh lari langsung? Ada tak? Bila? Saya sudah mati. Mizah. Ya ikhwan ni mahsyar. Matahari sejengkal. Peluh manusia dah sampai ke sini. Bogil. Allahu Akbar. Siapa pergi Mekah tahun ni? Semua kat sana. Bawa balik. Tak ada? Tak ada lah ni? Belum sampai lagi? Sampai. Ustazah, apa ni? Ustazah Hasanah balik dah. Kita tengok. Kalau kita pergi Mekah kadang-kadang tak nampak pun. Kita tengok TV pun nampak kan? Pergi kat Mekah tu nampak selingkuhan kita duduk tinggi bawah kat situ je. Tapi tak tahulah kalau naik Jabal Arafah tu, naik situ boleh nampak lah kan. Tapi kita kat Malaysia ni, kita tengok TV kita nampak lautan manusia. Itu 20 juta. Baru 60 juta penduduk dunia yang pergi buat haji. Akhirat esok seluruh penduduk dunia sejak daripada Adam AS sampai kiamat semuanya kumpul kat situ. Imagine. Berapa bilion sekarang yang ada penduduk Malaysia, tak penduduk dunia berapa bilion sekarang? 7 bilion. 7 bilion sekarang ni. Kalau campur dengan sejak daripada Adam, bilion, trilion. Allahu Akbar. Kumpul semuanya. Dan anda tercongik-congik tu, kita tercongik-congik situ semua. Mana isteri, mana anak, tak ada dah. Ustazah ni sayang itu. Isteri antum yang antum sayang, suami antum yang antum sayang, tak ada dah. Nafsi. Ya ikhwani, wajib amal ini akan dihisab. Mana ini? Tiada cara. Hanya 2 destinasi. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Kalau mulia maka mulia, kalau jahat maka jahat. Ada destinasi lain selain daripada syurga dan neraka?
nak ke mana kita? Dia wah Indonesia ini wah sesak nafas lah imagine makin mati itu kawatnya seperti dibayangkan dalam hadis Rasulullah ya, kawat di kiamat itu Taranna sasukara wa bisukara walakin azaballah syadid. Kau tengok manusia itu macam mabuk, tapi sebenarnya mereka bukan mabuk. Walakin azaballah syadid. Tapi azab Allah sangat pedih, sangat keras. Okey, wah. Sekian. Fikirlah. Ana akhiri tazkirah ana ni dengan sebuah jampi. Ada jampi. Semoga ia dapat menyembuhkan jampi bangsaku. Bismillahirrahmanirrahim. Hai bangsaku, aku tahukan asalmu. Ribuan tahun punya hak dan pertuanan di sini. Punya kekuatan, punya peradaban, punya kebenaran, punya keagungan, punya ketuhanan, punya kebudayaan. Hai bangsaku, aku tahukan asalmu. Akar jiwamu memegang darahku, batang hatimu menjadi tubuhku, daun akalmu melitup zat dan sifatku. Bangsaku, jangan mengubah rupa. Bangsaku, jangan meleka sambil melewa. Biarlah utuh di ujian sepanjang masa. Mungkin Ustaz Alif Osman. tidak ada lagi sambung lagi. Hai bangsaku, seribu lupa selaksa sedar. Tawarlah segala yang lupa. Dari hikmatan kebendaan dan kepuraan, dari hikmatan peniruan dan kesesatan. Tawar sekali dari bisa onar dan kemusnahan. Jika bisa pada jiwa, tawar pada hati. Bisa pada akal, tawar pada akal. Tawarlah pada segala wujud kepribadian kita. Pulang pulih seperti keadaan asal. Hai bangsaku, aku tahu usulmu. Jatuh di segala ceruk rantau alam ini. Jatuh di utara, jatuh di selatan, jatuh di timur, jatuh di barat. Janganlah pula duduk tunggu, jaga mengilasiku. Hai bangsaku, aku mintamu pindah balik segala kekuatan, segala peradaban, segala kebenaran, segala keagungan dan segala-galanya. Memulia dan meneruskan kegemilangan. Biarlah utuh diuji zaman berzaman. Itulah asalmu, tapakmu bersenang. Masa kini dan akan datang, aku hendak minta kepadamu, pulang pulih seperti keadaan asal. Sebab belum cukup, belum genap, belum sampai ajal. Bukan kuasa, tapi dengan kuasa Allah. Berkat kita kata La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nukilan Di Aziz Rahman. Kenal Di Aziz Rahman. Saya bersama dengan akhwat dan akhwat semua, tak perlu nak ulas panjang lebar apa yang telah disampaikan oleh Ustaz. Mungkin sekadar ulasan sikit je. Bagi orang yang tak kenal dakwah, mungkin tak faham apa yang diperkatakan. Tapi bagi ahli teras yang berada di kalangan kita, mubayyun kepada jemaah, sudah semestinya dapat merasai noktah-noktah yang telah disampaikan oleh Ustaz. Bahkan dengan tusukan-tusukan dan juga kiasan pada di kalangan kita yang terlibat bersama dalam mendewasakan dakwah ini. Jadi ramai di kalangan kita sudah berada di tahap dewasa.